warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhrul Muhammad, merupakan owner GK Empire. Okey, hari ini saya nak cerita serba sedikit berkaitan dengan percetakan baju. Sekarang ni ramai yang tak tahu, apa kata, customer ramai dia orang tak tahu berkaitan dengan jenis-jenis printing sekarang ni. Sebab tu ada isu yang diorang cakap itu kenapa mahal, kenapa ini murah, kenapa tak. Sebab diorang tak tahu kualiti dan juga printing t-shirt. Macam sublimation, harga dia macam ni, harga heat press harga dia macam ni, silkscreen macam ni. Dan ada customer ni dia anggap heat press dengan semua percetakan sama. So kita sebagai penjual perlu explain kepada mereka kenapa harga ini mahal dan kenapa ini murah. So korang kena tahu apa jenis-jenis percetakan yang ada di Malaysia juga ataupun yang famous di Malaysia. So sekarang ni saya hanya nak fokus kepada 3 sahaja jenis printing, iaitu jenis t-shirt printing. Pertama, silkscreen, yang kedua heat press, dan ketiga sublimation. Okey, kita terus kepada silkscreen. Okey, silkscreen ini satu teknik percetakan yang menggunakan jaring percetakan skrin atau panggil screen printing mesh. Teknik ini menggunakan blok untuk mencetak. Okey, apa itu silkscreen? Tapi apa yang saya boleh katakan, silkscreen ini adalah dia menggunakan blok itu adalah macam dia orang guna kayu ataupun besi, dan dia orang tutup dengan kain mesh, iaitu kain luxina, dan juga disalut dengan emulsion untuk dijadikan design di kain itu, dan juga dia expose. Dia adalah menggunakan cat. So dia punya chop daripada silkscreen adalah lebih tahan berbanding dengan heat press. So kita terus kepada heat press tau. Okey, heat press ini menggunakan haba untuk memindah design ke fabrik. Ia menggunakan kertas yang digunakan untuk memindah design ke atas fabrik. Dia heat press ni dia satu mesin yang mana kita guna stiker kita kena yang stiker ni kena print melalui adalah mesin dia. Korang boleh search juga mesin untuk stiker, cutting stiker. Dan bila potong stiker tu, stiker pula dia guna kertas berbeza daripada kertas biasalah. So dia orang buat stiker dan terus tekuk kepada heat press. So dan ada isu di heat press ni, ada orang cakap kenapa baju heat press saya hari tu mudah tercabut, dia nombor ataupun nama mudah tercabut. Kenapa why? Ini mungkin kesilapan daripada penjual. Sebab apa, dia orang tak tahu, tak study berkaitan dengan suhu. Dan juga suhu, dan juga kertas apa yang dia orang guna sebelum dia orang nak print. So korang kena selidik juga sebab benda ni penting sangat. Dan juga dia tak boleh lebih daripada suhu yang ditetapkan. Kalau lebih nanti dia rosak dia punya stiker. So itu dia punya efek. Seterusnya ialah sublimation. Sublimation ni dia ada mesin, dia akan sebelum dia nak print ke baju, dia akan terus print ke kertas sublimation. Kertas sublimation ni disalut dengan kain lah. Sebab tu design tu akan tertampar ataupun design tu terus ke baju. Lepas tu kertas ini ditekap di produk yang hendak diprint, dan ia menggunakan mesin sublimation. Okey, sublimation ni boleh katakan benda tu boleh terus kepada baju dan terus kepada objek. Sublimation ni, so banyak mesin yang sublimation ni dia bagus untuk digunakan untuk cetakan. Sebab apa? Kualiti dia terjaga berbanding dengan kualiti yang lain. Macam silkscreen, banyak kan kualiti dia, kalau kita guna 4-5 tahun nanti dia akan ada warna tu jadi macam gelap, sebab dia cat kan. Cat. Heat press pula dia isu dia akan mungkin terkoyak. Macam tu. Tapi sublimation dia kalau sublimation saya cakap memang terbaik dia punya kualiti. Sebab apa? Sebab
baju ni akan rosak bila dikoyak ataupun bila korang nak bakar saja. So baju ni tidak akan ada efek pun. Mungkin pudar pun dari segi warna disebabkan warna dan juga korang punya kualiti yang dikilang yang ni lah. So korang kena pilih jugalah kilang-kilang yang tertentu jugalah. Bagi saya prefer pada sublimation lah. Dan seterusnya saya nak cerita sedikit berkaitan dengan jenis-jenis untuk sublimation printing. So sekarang ni saya nak fokus pada sublimation. Printing yang mana yang terbaik yang customer ataupun client sekarang berminat, mesti dia orang akan cakap sublimation. Sebab tu sekarang dulu kalau korang tahu, sublimation ni dulu harga dia RM70 orang sanggup beli. Tapi sekarang ni orang tak sanggup beli RM70. Sebab apa? Sebab sekarang ni orang dah harga sublimation ni murah. Cakap ramai yang boleh bagi murah lagi. Dulu tak ada. Dulu berapa orang saja ada mesin sublimation. Dan mesin sublimation ni sangatlah mahal. Boleh jatuh pada ratus-ratus ribu juga untuk mesin tu sahaja. So korang nak beli mesin tu belum sempat lagi nak beli, so tak payah nak beli lagi. So korang just cari supply yang murah. Saya juga merupakan supply yang boleh bagi murah untuk korang. Tambah lagi korang yang beli ibu saya sendiri yang support saya ni, so saya akan bagi harga ejen juga untuk korang. So itu kelebihan untuk yang pernah beli dengan saya lah. So saya ajar korang daripada apa ini dan sampailah korang faham percetakan ni. Dan saya akan ajar juga untuk next video nanti. Saya akan ajar korang macam mana nak buat design yang gempak terus ke mockup terus ke baju. Okay. So terus kepada ni lah jenis-jenis kain sublimation. Okay. Kain sublimation dia ada banyak sebenarnya. Memang kalau korang search banyak, bukan 4 ni saja. So tapi saya nak fokus kepada 4 ini saja sebab 4 ini adalah yang famous ataupun kain yang memang ramai permintaan. Okay, kita terus kepada interlock. Okay, interlock permukaan yang plain dan licin dengan 2 jenis ketebalan, iaitu 170 GSM dan 145 GSM. Sesuai digunakan untuk bersukan atau casual. Cetakan lebih kemas berbanding mini mesh dan juga rating daya serapan peluh 3.8 per 5. Maksudnya dia interlock ni memang dia punya cetakan dia kemas, tapi dia punya serapan tidak diyakinilah. Sebab apa? Sebab dia punya ruang untuk serapan tak ada. So kalau korang pakai interlock ni untuk bergaya tu boleh, tapi untuk serapan peluh memang saya tak suggest lah. Sebab interlock ni memang dia punya cetakan memang lawa. Kalau kita tengok jauh pun kita rasa nak baju ni, tapi kalau bila pakai kita rasa serapan peluh dia tak memuaskan. Sebab apa? Kalau korang pakai baju interlock ni, bila pakai je baju ni akan melekat. Melekat. Tak, kalau korang sadar tak apalah. Yang tak sadar ni malulah pula kita dapat. So itulah bagi saya lah. Okay, seterusnya kita terus kepada mini eyelet. Okay, mini eyelet ialah permukaan yang berbentuk berbintik halus dengan 2 jenis ketebalan, iaitu 170 GSM dan 145 GSM, sesuai digunakan untuk bersukan atau casual. Daya serapan peluh lebih bagus berbanding RJPK interlock dengan adanya surface mini eyelet untuk keselesaan semasa bersukan. Rating daya serapan peluh 4.4. Okey. Mini mesh eyelet ni adalah dia punya cetakan tidak sekemas interlock, tapi dia punya serapan peluh lebih disarankan daripada interlock. Dan juga ada juga eyelet. Eyelet ni pula dia berbeza dengan mini eyelet. Eyelet ni dia punya bintik tu tebal daripada
daripada mini eyelet. Eyelet ni dia punya tebal bintik. So bila tebal, dia punya serapan tu lebih lebih lagi lah daripada mini eyelet. So korang boleh pilih lah. Tapi perbandingan tu saya dah bagi perbandingan, dan saya bagi tahu korang ketebalan bukan sahaja sampai 170 GSM, tapi lebih lagi. Itu terpulang kepada kilang korang macam mana. Tapi kalau kebiasaannya, kalau korang lebihkan GSM 100, maksudnya ketebalan tu lebih, biasa harga itu tidak sama yang ditetapkan. Ada juga kilang yang sama, dia letak harga tu sama terus. Ada juga kilang yang tak bagi sama ketebalan harganya. So itu saja untuk mini eyelet. So memang terbaik kain apa ni 180. Kalau saya buat baju, saya akan buat terus mini eyelet. Sebab apa? Pertama, dia punya percetakan tu lebih 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 ada kemas berbanding dengan benda eyelet. Tapi dia punya serapan peluh tu ada lebih juga daripada interlock. So cakap sini dia tengah-tengah lah. Permintaan tu ramai, mini eyelet dan juga eyelet. Interlock pun ramai juga. So terpulang kepada korang yang nak macam mana. Okay, seterusnya kita terus kepada RJPK. RJPK ini adalah permukaan yang tebal, plain dengan ketebalan 180 GSM. Kebiasaan digunakan untuk aktiviti. Daya serapan peluh agak kurang berbanding material lain. Permukaan luar kain akan menjadi sedikit berbulu selepas 35 ataupun 50 kali cucian, tetapi tekstur dalaman masih kekal sama. So kain RJPK ni, dia punya kain ketebalan tu lebih, dan juga boleh guna untuk aktiviti casual dan semualah. Tapi dia punya kekurangan adalah dia kain ni mudah berbulu. Tapi dia punya tekstur ataupun design tu tidak ada masalah, cuma hanya kain sajalah. Seterusnya hexagon. Permukaan yang berbintik halus dengan bentuk hexagon dan mempunyai, kenapa dipanggil hexagon? Sebab korang perasan tak, kalau kat baju ni ada bentuk hexagon. Tu dia punya bintik dia. Dan mempunyai ketebalan sekitar 160 GSM, sesuai digunakan untuk bersukan dan casual. Daya serapan peluh lebih bagus berbanding RJPK. Interlock, mini eyelet, proses jahitan lebih kemas dan cetakan lebih sedikit berbanding 3 jenis kain di atas kerana material glossy. Rating daya serapan peluh 4.6. Itu katanya hexagon ni ramai permintaan juga. Kata serapan peluh yang sangat okey dan cetakan yang sangat kemas. Tapi itulah, di isu sekarang ni kilang-kilang kekurangan stok, ataupun kebanyakan tak keluarkan sangat hexagon ni. So korang boleh survey lah kilang-kilang mana yang boleh buat hexagon kalau nak buat kain baju yang berlainan daripada orang lain. Tapi yang masa sekarang ni yang famous saya tengok mini eyelet dan juga interlock. Dia orang biasa gunalah. So korang boleh pilih lah macam mana korang nak. Itu terpulang kepada korang. Korang boleh decide macam mana. Okay, so sekarang ni saya nak ajar korang apa itu mockup. Mockup, ramai tak tahu mockup ni apa. Cakap mockup ni binatang apa. Mockup ni sebenarnya tuan, dia macam presentation untuk customer. So saya baca sikit. Mockup adalah sebuah model atau karya digital. Ia menjadikan sesuatu design itu nampak realistik dan bertujuan untuk menjadi contoh nyata sesebuah karya digital sebelum benar-benar dicetak. Biasanya untuk memberi gambaran dan menarik minat klien untuk membeli design atau barang tersebut. Okey, bestnya mockup ini adalah tuan-tuan, korang tak perlu keluarkan duit banyak sebenarnya. Korang just buat design sahaja. Bila klien korang berminat dengan design ni,
Design ni. Okey, mockup yang korang dah buat. Saya mockup baju dah ada. Korang masuk je design dalam tu. Lepas tu klien tengok, wow, nice. Biasanya klien dia, so klien ni dia bila tengok dia berkenan, dia terus akan beli. Jadi rating harga untuk design sublimation, design mockup ni memang mahal lah sekarang ni. Standard orang buat design dengan mockup ni, standard ni harga dia 200 ke 350. Ada juga yang jual 150, tapi tu tengok atas itulah. Tapi biasa harga dia 200 ke 300 setengah. So korang boleh letak harga 200 ke 300 setengah. Dan orang sanggup bayar, klien ni dan customer ni sanggup bayar tau, dengan design yang korang buat, design yang lawa. Macam saya pun pernah buat design, orang pernah sekali tu dia sanggup bayar dengan harga 300. Dia cakap apa, memang puas hati sebab design pun dia orang dapat, dan dia orang boleh hantar kilang mana dia orang nak, dan dia orang boleh buat dengan kita juga. Terpulang kepada dia orang. Tapi kebiasaan orang, dia ada juga yang tak charge design sambil macam, tapi dia letak di harga baju terus. Sebagai contohnya, kalau dia orang tu nak buat 100 helai, dia akan letak harga tu dan masukkan harga design. So pengiraan dia dalam tu terus. So korang boleh buat macam tu juga. So harga kalau korang bincang dengan kalau korang ada dalam grup-grup designer apa semua, dia orang akan marah kalau korang jual dengan harga yang murah. Sebab dia orang pun nak cari duit juga. Tapi sekarang ni saya pun tak boleh nak cakap, sebab benda macam ni luar jangkaan kita semua. So korang terpulang korang lah macam mana nak handle untuk harga tu semua. Okay, so mockup ni memang tujuan adalah untuk buat presentation kepada customer dalam bentuk digital. Kita boleh tunjuk gambar design dalam laptop apa semua-semua, lepas tunjuk ni gambar, tapi dia nampak real. Real sangat, memang real. Dan cakap, ini baju ke? Kadang-kadang klien ni confused, ini baju ke? Sedangkan ini baru sahaja design saja. Lepas tu bila dah siap design, kadang-kadang bila korang buat design, korang boleh jual terus. Maksudnya boleh jual pula, siapa yang nak design ni, mockup ni, design ni. So kalau ada orang nak, jual terus. Macam saya pernah jual juga design. Dalam satu design saya boleh jual 200-300. Okey kan, dalam sehari, lebih daripada kerja-kerjaan lagi. Okay, so seterusnya kita terus kepada baju, pola baju. Apa itu pola? Pola dan template yang kebanyakan sama je sebenarnya, dia punya fahaman kita kan. Okay, so kalau orang cakap bagi pola ni pola, bagi template sama je. Pola itu plan bentuk baju yang dilukis bagi memudahkan kerja memotong kain untuk membuat baju yang cantik dan selesa sesuai dengan saiz badan. Okey, pola dan template ni adalah sebenarnya untuk memudahkan kilang tu memotong kain. Sebab tu dia berbentuk macam ni. Sebab apa? Bila potong nanti boleh dijahit terus. Jadi macam ni. Jadi macam ni. Ni mockup tau. Ni mockup, ni pola. Korang kena pola ni adalah korang kena hantar kepada kilang. Tak perlu hantar kepada customer. Kilang sahaja. Bila dan kilang ni pula dia punya pola template ni berbeza. So korang boleh kena minta dengan kilang lah. Ada kilang tu dia terima je pola yang daripada mana-mana pun, tapi dia susun balik dengan dalam pola dia. Sebab apa? Mudah. Sebab apa? Pola tu dia dah ikut cutting yang dia. Sama lagi saya sekarang ni, kilang saya sendiri, saya guna pola sendiri. Sebab apa? Sebab kita ada mesin laser. Laser kita ada dah cutting dia untuk template. So dia potong ikut pola yang kita dah sedia dalam laptop dan setting terus kepada mesin. So bila dah ada laser ni, dia proses siap tu cepat lah. Dan berbanding dulu kita ambil masa dalam 4 minggu, 3 minggu. Tapi sekarang ni kita boleh percepatkan dalam 2 minggu dah. Sekarang ni kita boleh buat 2 minggu, paling cepat kita boleh bagi seminggu. Tapi ada satu customer saya ni, dia tu ustaz ni, dia ada program urgent sangat.
Saya terkejut dia hantar malam tu kat saya. Dia cakap dia nak guna dalam 5 hari lagi. Saya cakap, boleh ke Ustaz? Hai, Ustaz cakap, minta minta percepatkan, minta sebabnya ramai yang nak ramai dah bagi nama semua nak baju ni semua. So sebab kilang yang dia tu ada masalah. So saya bercakap, okey saya boleh tolong Ustaz. Dengan dalam masa 5 hari saya boleh buat betul-betul. Dia sampaikan terkejut, cepat juga buat Umi buat kerja. Sampaikan macam tu sekali. So bila bila dah rasa cepat macam tu, sekarang ni dah jadi customer tetap lah. Orang yang pernah beli ibu ataupun pernah support saya punya, okay, saya ada harga special untuk korang. Saya akan bagi harga agent untuk korang. So korang boleh follow IG kita orang lah, GK Empire. Itu sajalah berkaitan dengan baju sublimation dan juga percetakan lah. So korang dah faham apa itu sublimation dan apa itu pola, apa itu mock-up dan jenis-jenis material lah. So korang boleh juga explain dekat customer korang macam ni apa ni. So ebook ni saya akan bagi kepada korang lah. Yang pernah beli ni saya akan bagi. So yang ni bolehlah korang bagi ke customer lah, untuk dia orang faham. Kalau dia orang tak faham, korang boleh explain. Itu saja daripada saya.